Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Ada 13 pembahas yang telah ambil bahagian dalam perbahasan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga yang kita nanti-nantikan. Dia telah melalui beberapa era daripada awal 2018, beberapa era menteri, Perdana Menteri, tapi Alhamdulillah hari ini kita sampai ke proses kita bawa RUU ini ke Parlimen. Kita perlukan RUU ini kerana ia satu perkara yang cukup penting bagi perancangan pembangunan tenaga negara yang lebih berkesan untuk menyokong prinsip pembangunan mampan selaras dengan agenda pembangunan ekonomi hijau di bawah RMK ke-12 serta menyumbang kepada pencapaian aspirasi sifar bersih GHG negara menjelang tahun 2050. Saya akan cuba memberi penjelasan kepada semua persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan dan saya percaya secara umumnya saya melihat tidak ada ketidaksetujuan yang ketara atau daripada segi dasar daripada mana-mana pihak, tetapi ada beberapa persoalan yang mungkin meminta penjelasan dan mencadangkan penambahbaikan untuk RUU ini. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa komited di dalam menggalakkan sektor industri, komersial dan domestik menerapkan amalan cekap tenaga dalam aktiviti perniagaan dan amalan seharian rakyat bagi menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Saya bagi contoh, antara perkara pokok sebenarnya, kita bercakap tentang reserve margin, kita bercakap tentang bagaimana dapat menggalakkan tabiat untuk peka terhadap menjaga tenaga. Sebenarnya antara punca masalah yang kita ada di Malaysia ialah tenaga elektrik kita mendapat subsidi secara pukal, apa yang dipanggil dengan izin blanket subsidi. Jadi sebab itu dan saya boleh mengatakan penghargaan kepada sektor tenaga di bawah NRECC dan Suruhanjaya Tenaga sejak kerajaan baru ambil alih di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah melakukan penjimatan subsidi elektrik sebanyak 4.6 bilion ringgit apabila kita beralih kepada subsidi bersasar. Dan dengan ini kita dapat lihat 4.6 bilion ini boleh digunakan untuk membaik pulih 90 hospital atau 5,750 klinik kesihatan ataupun 65,000 sekolah untuk keselesaan rakyat. Itu contoh berapa besar wang yang kita telah jimatkan. Jadi itu penting. Yang Berhormat Menteri, penjelasan murah, sikit saja. Maka kita akan melihat pembaziran di dalam penggunaan tenaga elektrik. Nak minta sedikit penjelasan. Tadi Yang Berhormat Menteri katakan kita telah berjaya menjimatkan 4.6 bilion. Saya tahu kerajaan telah merasionalisasi subsidi dua jenis. Pertama bagi sektor syarikat-syarikat korporat, industri, dan lagi satu yang baru-baru ini diumumkan iaitu bagi golongan T1, T5, T10 lah, hanya segelintir. Boleh berikan pecahan khusus berapa yang berjaya dijimatkan bagi kedua-dua rasionalisasi ini. Terima kasih. Yang saya boleh katakan kebanyakan penjimatan itu datang daripada lebih kurang 4.5 bilion sebenarnya datang daripada komersial dan industrial. Sebab itu kita ada pelarasan tarif yang besar yang bermula sejak Januari, sedangkan untuk domestik kita hanya mulakan kenaikan tarif itu pada Julai, bermula Julai 2023 dan hanya menyentuh 1% pengguna terbanyak. Buat masa ini kita belum siap sistem padu yang sedang disiapkan oleh Kementerian Ekonomi, maka kita terpaksa menggunakan statistik daripada kepenggunaan bil elektrik. Jadi pada masa yang sama kerajaan kita juga dapat lihat apabila tarif elektrik ini semakin tinggi. Ya, sebelum ini bila banyak syarikat-syarikat sebenarnya telah melaksanakan langkah-langkah kecekapan tenaga dan juga langkah-langkah memasang tenaga boleh baharu seperti tenaga solar sebab bil mereka dah naik, maka secara semula jadinya mereka beralih kepada langkah-langkah penjimatan tersebut. Dan bagi saya ini antara perkara penting, kita kena betulkan tarif juga dalam usaha kita meningkatkan kecekapan tenaga. Pada masa yang sama kerajaan telah menyediakan peruntukan berjumlah lebih 86 juta ringgit di bawah
program Energy Audit Conditional Grant EACG 2.0 sepanjang RMK ke-12 untuk membantu sektor industri dan komersial melaksanakan audit tenaga di premis-premis mereka. Ini dibuat sebelum ini lagi sebagai satu galakan, sebagai satu soft landing dengan izin untuk syarikat-syarikat melihat atau explore energy efficiency. Jadi seterusnya, Plan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara NIAP 2016-2025 mengandungi pelbagai program dan inisiatif kecekapan tenaga, dan kita akan beralih ke NIAP yang seterusnya. Nanti saya akan butirkan. Yang berhormat Puchong, apakah perancangan kementerian selepas akta ini dikuatkuasakan dan supaya implementasi RU ini sampai ke semua pihak? Dan ini turut ditanya oleh Yang Berhormat Kuala Langat. NRECC dan ST akan terus adakan libat urus dengan pihak berkepentingan, khususnya pengguna industri dan komersial. Kita memang mengambil pendekatan untuk mendidik dan juga bukan secara terus menghukum, tetapi mendidik syarikat-syarikat supaya mereka faham tentang keperluan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga ini. Dan ini dimasukkan dalam perancangan kementerian dalam Plan Komunikasi 5 tahun, dan kita senaraikan beberapa instrumen yang sasarkan semua sektor, iaitu industri, komersial dan juga domestik. Apakah pencapaian dan status Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara? Pencapaian setakat ini, setakat 30 September 2023 adalah sebanyak 5.83% bersamaan dengan 8,575 gigawatt jam berbanding sasaran tahun 2023 iaitu 6.1% atau 8,909 gigawatt jam. Jadi penjimatan yang telah dicapai setakat ini bersamaan dengan 2.15 bilion ringgit dan turut menurunkan pelepasan karbon dioksida ke udara. Dan seterusnya, status EPC untuk bangunan-bangunan kerajaan. Untuk makluman semua, pelaksanaan projek-projek kecekapan tenaga berdasarkan konsep EPC telah dilaksanakan sepertinya di Hospital Putrajaya, di Teluk Intan, Kelang, Sungai Buloh, Serdang, Politeknik Merlimau dan juga di Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia dan juga UIA. Buat masa ini, pelaksanaan di bangunan EPC di bangunan kerajaan dilaksanakan secara berperingkat dengan mengambil kira ketersediaan agensi pelaksana dan viability serta economies of scale projek-projek tersebut bagi memastikan manfaat di antara ESCO dan pemilik bangunan. Namun Menteri, dengan izin, kejap, kalau boleh saya jawab dulu. Mungkin kita akan kembangkan perkara ini, bergerak ke depan kerana kita melihat dalam peralihan kepada subsidi bersasar dan sebagainya. Ini juga antara langkah untuk kerajaan-kerajaan menjimatkan bil utility dan membolehkan lebih banyak wang disalurkan kepada prioriti-prioriti kita. Antara insentif yang diambil, yang diberikan kepada premis-premis yang mengamalkan kecekapan tenaga, ini turut ditanya oleh Yang Berhormat Kubang Pasu. Antara insentif yang ada adalah di bawah GITA, GITE dan ITA. Manakala di bawah RMK ke-12, kerajaan telah menyediakan sebagaimana disebut tadi EACG, Grant Audit Tenaga Bersyarat kepada pihak industri dan komersial yang layak untuk laksanakan audit tenaga di premis masing-masing. Dan kita juga sebagaimana disebut tadi, kita ada EACG berjumlah 86 juta ringgit yang antara tahun 2021 sehingga tahun 2025. Dan pihak Malaysian Debt Ventures Berhad telah menyediakan jumlah kemudahan pembiayaan untuk program EPC sebanyak 200 juta ringgit, dan kita dalam proses bersama dengan Suruhanjaya Tenaga merangka NIAP 2.0 2026-2035 dan merangka inisiatif kecekapan tenaga bagi menyokong penguatkuasaan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga ini. Untuk Cogen, kita memang telah kita menggalakkan pengamalan cogeneration dan kadar standby charge bagi tarif elektrik voltan tinggi bagi penjanaan berdasarkan cogeneration telah diturunkan daripada RM12 per kilowatt kepada RM8 per kilowatt. Dan bagi district cooling system,
kita sudah ada beberapa kawasan yang sedia ada di Putrajaya, di KLIA, di KLCC, dan kita sedang melihat tambahan sebanyak 8 projek distrik cooling lagi di seluruh negara untuk dibangunkan. Dan seterusnya, Kubang Pasu ada membangkitkan juga tentang suhu pendingin hawa. Sebenarnya kalau ikut panduan, ada perkeliling kerajaan ialah 24 atau 25 darjah. Saya tahu memang banyak tempat tidak mengamalkan perkara tersebut. Antara perkara yang menjadi puncanya ialah juga dress code kita. Yang itu saya berharap pihak speaker dapat lihatlah tentang dress code di dalam parlimen, lebih sesuai dengan suhu di Malaysia. Seterusnya, tentang biomass. Biomass ini sememangnya ada di dalam agenda kita di bawah NETA dan juga di bawah pelan-pelan tenaga boleh baru. Dan kita merancang untuk meningkatkan penjanaan biomass daripada 804 megawatt pada waktu ini kepada 862 megawatt pada tahun 2025. Dan jangka masa panjang kita menjangkakan untuk ditingkatkan kepada 998 megawatt pada tahun 2035 dan 1200 megawatt pada tahun 2050. Kita ada beberapa structural issues untuk kita kembangkan lagi biomass ini. Contohnya lokasinya yang agak jauh daripada grid, pelan-pelan biomass yang agak kecil, dan juga kita terpaksa bersaing dengan pasaran di luar negara yang membeli biomass yang ada di negara kita. Okey, seterusnya tenaga kerja, Suruhanjaya tenaga kerja perlu ditambah sekiranya RUU ini diluruskan. Sememangnya kita setuju bahawa ST perlu diperkasakan lagi. Kita dapati ST ini lebih banyak sebelum ini dari aspek keselamatan, ya, fungsi Suruhanjaya tenaga, tetapi dengan kita nak ada energy exchange untuk kita ekspor tenaga boleh baru, nak mempertingkatkan tenaga boleh baru, maka Jabatan Kecekapan dan Konservasi Tenaga di dalam ST perlu ada selain daripada elemen-elemen lain untuk ST berdepan dengan situasi komersial yang semakin kompetitif dalam sektor tenaga. Ya, Muah. Ya, terima kasih. Berkenaan EPC, ada dua soalan susulan. Pertama sekali, adakah kementerian ada plan untuk menetapkan SOP sebelum agensi dan kementerian lain boleh menandatangani EPC bersama dengan sektor swasta? Itu yang pertama. Kedua, adakah kementerian akan berunding supaya kementerian dan agensi yang menandatangani EPC turut dapat reap the rewards dengan izin, mendapat keuntungan daripada penjimatan? Kalau tidak ada insentif lah untuk mereka sertai EPC, khususnya di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah, sekolah-sekolah, hospital dan yang lain kerana birokrasi. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Muar. Sebenarnya tentang soal EPC ini, ia telah dipersetujui daripada tahun 2013 lagi. Dan kerana kerajaan tidak perlu menanggung kos pelaburan awal, pembayaran kepada pelaburan modal ESCO dibuat melalui jumlah penjimatan sebenar sebagaimana yang disebut tadi. Oleh demikian, peruntukan untuk bil elektrik kepada bangunan-bangunan kerajaan di bawah objek sebagai OS 23000 kepada kementerian, jabatan atau agensi kerajaan yang melaksanakan EPC akan dikekalkan pada jumlah peruntukan yang sama sehingga kontrak tersebut tamat. Tapi kita mungkin lihat lagi bagaimana kita dapat tambah baik lagi perkara ini supaya memberi manfaat kepada kementerian atau jabatan atau agensi yang disebut tadi. Seterusnya, minta penjelasan Puan Speaker. Ya. Ya. Menteri, apa yang berlaku sekarang adalah di mana kalau kita tengok bilangan jumlah projek EPC yang kita sedia ada adalah sangat terhad kerana birokrasi, kerana tak ada insentif seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Muar. Kalau kita nak memperbanyakkan lagi, kita perlu mewujudkan insentif. Apakah pendirian kementerian, adakah kementerian akan membuat tersebut dengan Kementerian Kewangan supaya kita mewujudkan satu insentif skim supaya daripada 10,500 bangunan kerajaan yang kita ada sekurang-kurangnya 25%, bukan sekarang kurang daripada 10 atau 100 bangunan yang ada EPC. Ya, memang saya setuju, sebab itu antara perkara yang kita
memang kita maklum tentang perkara ini sebab bila kita buat misalnya pertandingan low carbon city yang mana peserta-peserta daripada sekolah, daripada hospital, daripada klinik banyak, tetapi sebagaimana yang disebut, kita nak memastikan faedah itu dapat sampai. Kita tahu tentang kekangan kewangan untuk klinik, untuk sekolah dan sebagainya. Jadi kalau lebih banyak daripada wang itu dapat sampai atas inisiatif yang diambil oleh pengurusan sekolah, pengurusan universiti tersebut, tentulah ia akan menggalakkan lebih banyak daripada mereka turut serta dalam program itu. Dan saya setuju sebagaimana saya sebut, sebab bila kita dah ke arah tarif yang lebih tinggi, maka kita perlu lihat perkara ini kerana ia akan memberi manfaat kepada pihak kerajaan juga. Dan izinkan saya ada beberapa perkara lagi sebelum saya tamatkan tentang apa akan jadi kepada Akta EECA ini apabila kita serahkan kuasa tata kelola bekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah. Jadi fasal 12 memberi kuasa kepada menteri untuk menguatkuasakan dan menggantung mana-mana bahagian di seluruh Malaysia termasuk di Negeri Sabah. Jadi kerana sebagaimana kita ada buat pindaan sebelum ini, kerana kuasa kawal selia akan diserahkan kepada Sabah, maka pemakaian ini juga akan digantung di Sabah dan Kerajaan Negeri Sabah yang akan menetapkan dasar dan menggubal undang-undang tersendiri untuk tujuan konservasi tenaga. Tetapi kita tidak ada masalah untuk membantu Kerajaan Sabah dalam usaha tersebut, tetapi ia akan berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Sabah. Dan seterusnya tentang kemampuan ada dibangkitkan celahan daripada mantan Timbalan Menteri Yang Berhormat Kota Belud tentang soal kemampuan ECOS SESB untuk menangani bekalan elektrik di Sabah dan masalah yang memang ada di sana. Dan sebagaimana disebut, kita telah melihat perkara ini dengan teliti menerusi jawatankuasa pemandu dan juga mesyuarat jawatankuasa teknikal penjarahan kuasa pembekalan elektrik Negeri Sabah dan juga SESB. Dan Kerajaan Negeri Sabah juga telah membuat persediaan yang sewajarnya untuk menyambut peralihan kuasa dengan menyediakan draft enactment bekalan elektrik Negeri Sabah, melancarkan Energy Sabah Roadmap pada 19 September tahun ini, mewujudkan unit tenaga Negeri Sabah di bawah kawal selia Pejabat Ketua Menteri yang berperanan sebagai pengantara di antara ECOS dan Kerajaan Negeri Sabah, mewujudkan dan memperkukuhkan ECOS sebagai agensi kawal selia industri bekalan elektrik di Negeri Sabah. Dan setakat ini ECOS telah melaksanakan pengambilan 89 kaki tangan dan sasarannya ialah 100 kaki tangan berkhidmat di ECOS. Dan juga ECOS telah memperkukuhkan pengoperasian tadbir urus dengan penyediaan kemudahan logistik pelantikan anggota Suruhanjaya, penyediaan prosedur dan urusan pentadbiran untuk ambil alih kawal selia bekalan elektrik dan TBB. Tentang Transgas Pipe, sebenarnya Kerajaan Negeri Sabah telah mengemukakan permohonan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk disemak semula pelaksanaan dan mencadangkan projek ini tidak diteruskan dan diganti dengan Southern Link untuk grid, untuk melengkapkan grid di negeri Sabah. Dan perkara ini masih lagi dalam peringkat rundingan antara Kementerian Kewangan dengan syarikat berkenaan daripada negara China kerana mereka yang telah terima peruntukan untuk Trans Sabah Gas Pipeline sebelum ini. Seterusnya, Kuala Langat membangkitkan tentang masalah sumber tenaga yang masih bermasalah di peringkat domestik di luar bandar hatta di Lembah Kelang. Dan kita akan lihat perkara itu secara spesifik kalau ada isu-isu yang hendak dibangkitkan. Sebagaimana kita maklum, RUU ini lebih kepada demand side management. Dan seterusnya, Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Okey. Kalau begitu, izinkan saya untuk tamatkan saya punya penggulungan ini. Satu perkara tentang pertama sekali, istilah fraud itu biasa digunakan dalam akta-akta undang-undang yang lain, sebab itu banyak dibangkitkan kan. Jadi saya ingat perlu dijawab. Jadi kita teruskan penggunaan istilah fraud. Dan tentang yang dibangkitkan tadi oleh Kubang Kerian tentang keperluan untuk large scale hydro, saya bersetuju. Kita sebenarnya telah isytiharkan kalau boleh kita nak elakkan penggunaan large scale hydro di Semenanjung ini. Kelulusan terakhir yang ada ialah daripada Kota Baru
sebelum ini, iaitu empangan Nenggiri. Kita tidak ada kelulusan baru dalam large scale hydro. Kita nak elakkan untuk memastikan kita dapat memenuhi permintaan elektrik kita dengan cara yang lestari. Dan last kali, sebab banyak ditanya dan tidak sempat ditanya pagi tadi tentang soal ekspor tenaga belih baharu. Jawapan kita mudah bahawa saya rasa kita banyak dibayangi oleh isu air, bekalan air ke negara Singapura. Jadi kita merasakan kita dulu rugi dalam ekspor air, maka kita pun akan rugi dalam soal tenaga boleh baharu ini. Tetapi untuk kita semua kena sedar bahawa untuk kita mencapai matlamat sifar bersih kita memerlukan 180 bilion ringgit sehingga 2050. Kalau kita nak bebankan kesemua kos itu kepada rakyat kita, saya rasa kita tak mampu nak buat. Jadi atas dasar itu, hanya dengan kita menjual tenaga, bukan semua, sebahagian daripada tenaga boleh baharu kita dan menggunakan premium yang kita peroleh daripada Singapura, yang cuba beli daripada Australia, Kemboja, Sarawak dan Indonesia, kita laburkan dalam grid, kita dapat melaksanakan perkara tersebut dengan lebih baik untuk pengguna kita sendiri. Jadi objektif dia adalah untuk memastikan kita dapat scale dan penggunaan teknologi-teknologi yang terlalu mahal seperti bateri dan sebagainya dapat kita tingkatkan di negara kita. Jadi dengan itu saya izin Masa tidak mengizinkan, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri.